Baiklah murid-murid tahun 3C dan 3G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi hari ini kita berjumpa kembali untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi sebagaimana yang cikgu maklumkan pada minggu lepas kita buat pendidikan jasmani. Jadi minggu ni kita cikgu akan selang-seli dengan pendidikan kesihatan. Jadi terus kepada tajuk pada hari ini. Dan satu lagi cikgu kalau awak sedang menonton video ni, cikgu buat secara rekod lah sebab jadi kalau minggu lepas cikgu tengok kalau buat Google Meet awak yang dah masuk awal kena tunggu kawan yang lambat masuk dan yang lambat masuk pun mungkin dah tertinggal sedikit jadi senang. Cikgu rasa cikgu untuk minggu ni cikgu cuba buat video rekod video dulu. Jadi kalau awak dah ready boleh terus tonton video yang cikgu sediakan ni dan tak perlu tunggu rakan-rakan yang mungkin ada hal mungkin terlambat. Okey. Jadi kalau dah bersedia, minggu ni kita akan lihat tajuk konflik. Konflik. Pernah dengar tak perkataan konflik ni? Jadi sama-sama kita tengok pada hari ni. Okey, apa itu konflik? Maksud konflik. Okey, maksud konflik. Konflik adalah masalah. Masalah dalam diri kita yang melibatkan emosi. Emosi iaitu perasaan emosi perasaan dalam kita punya pemikiran, dalam kita punya otak emosi dan perasaan atas ketidakpuasan hati terhadap sesuatu emosi. Jadi secara ringkasnya masalah dalam diri yang melibatkan emosi. Dalam diri kita ni setiap dari kita ni setiap orang ni manusia ni memang ada emosi dan perasaan ada perasaan gembira, sedih, marah, seronok, cemburu, dengki atas ketidakpuasan hati. Tidak puas ni maksudnya awak rasa atau kita rasa tak suka atas sesuatu emosi, atas sesuatu perkara yang berlaku tu, sesuatu situasi. Situasi ni dia bergantunglah bergantung dekat mana kita berada. Contohnya kalau kat rumah apa situasi dia, kalau kat sekolah macam mana situasi dia. Jadi sebenarnya setiap dari kita kalau murid ni ada konflik dia. Contoh cikgu sekalipun orang dewasa ada konflik dia. Setiap dari kita ni memang ada masalah sendiri. Cikgu ada masalah cikgu. Mak ayah awak ada masalah sendiri, konflik sendiri. Adik-beradik, kakak ke ada konflik sendiri. Awak pun ada konflik ataupun masalah. Jadi konflik atau masalah ni dia sesuai dengan peringkat umur dia. Kalau peringkat sekolah ni mungkin konflik tu mungkin masalah ni melibatkan awak dengan rakan-rakan awak, dengan adik-beradik awak, dengan mak ayah ataupun dengan cikgu. Kalau cikgu sekalipun orang dewasa dia berbeza. Kalau cikgu contohnya mungkin dengan tempat kerja, mungkin dekat rumah, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan anak isteri, mungkin dengan anak murid, dengan pelajar-pelajar. Jadi setiap dari kita ni ada konflik ada konflik dan masalah sendiri. Jadi yang paling pentingnya cara kita untuk menangani, menguruskan ataupun menyelesaikan konflik ni. Ini akan cara kita menguruskan ni akan menentukan
bagaimana tindakan kita, apa yang kita buat terhadap sesuatu masalah tu. Menjadi lebih elok, menjadi lebih buruk. Okey. Seterusnya kita lihat dulu punca konflik punca konflik. Ini cikgu ambil daripada buku teks Fahami Daku. Kita baca dulu sama-sama. Kadang-kala Cik An berselisih atau berbeza pendapat dengan adiknya. Kadang ini menimbulkan disebabkan dia berbeza pendapat dengan adiknya, ini menimbulkan konflik konflik dalam diri Cik An dalam diri dia. Dalam diri Cik An ni konflik juga boleh berlaku dengan rakan sebaya. Rakan sebaya ni maksudnya rakan-rakan awak yang berada di sekolah ke, yang berada di taman perumahan awak ke, rakan-rakan yang awak jumpa, jiran-jiran awak tu, anak-anak jiran yang sebaya. Okey, jadi kat sini awak boleh tengok gambar-gambar yang ditunjukkan ni. Punca-punca konflik ini adalah antara contoh antara contoh yang ditunjukkan kepada kita, dan ada banyak lagi sebenarnya pelbagai punca-punca lain yang boleh menyebabkan konflik dalam diri kita. Kalau lihat dekat gambar ni, ini maksudnya punca konflik pada diri awak lah, murid-murid sekolah yang pada awak lah, berumur tahun 3 yang sesuai dengan diri awak ini pun kalau tengok kat sini memang betul berlaku kan dekat sekolah, dekat rumah memang terjadi. Jadi bagaimana cara awak nak menghadapi konflik-konflik ni? Okey, contohnya kat sini dia kata kawan mengambil alatan tulis ataupun barangan mengambil ni maksudnya mungkin tanpa kebenaran awak, mungkin tak minta dengan awak. Lah senang maksudnya macam curi lah. Jadi kalau kita ni ambil barang orang tanpa kebenaran tuan dia, itu dah sama macam mencuri. Jadi awak ni yang kawan ambil ni, barang awak ni apa akan berlaku pada awak? Kawan yang curi. Tiba-tiba awak nak guna, nak tulis, tiba-tiba tak ada. Rupa-rupanya pensel awak ni, pemadam awak ni, pemadam kawan yang curi. Ini ada berlaku kan dekat sekolah kan. Jadi apa yang awak perlu buat, apa yang awak patut buat? Kita tengok dulu. Seterusnya tengok gambar ni. Berebut mainan dengan adik ataupun abang. Kalau awak ada adik, mungkin awak berebut dengan adik-adik. Kalau abang, mungkin berebut abang. Kakak mungkin berebut benda lain, mungkin permainan lain. Ini adalah contoh. Kalau yang tak ada adik-beradik tu, mungkin dia seorang je, mungkin masalah dia lain pula, konflik dia lain pula. Mungkin mak ayah dia tak belikan mainan pula. Mungkin dia main sendiri, dia main mainan, mak ayah dia belikan mainan, dia main seorang-seorang, lepas tu dia rosakkan mainan, mungkin dia sepakan mainan. Kat situ konflik lain pula. Jadi berbeza, setiap dari kita ni berbeza konflik yang kita hadapi. Seterusnya tengok dekat sini kat gambar ni. Gambar apa ni? Yang ni berjaya, yang ni sedih. Mungkin kat sini rasa tergugat, cemburu kawan yang lebih hebat atau pandai. Jadi kat sini awak tengok kawan sebelah awak, kat depan awak, belakang awak, dia dapat keputusan yang lebih cemerlang daripada awak dalam peperiksaan. Itu pun kadang-kadang boleh menimbulkan kita punya rasa sedih, rendah diri. Kawan dapat tinggi sedangkan awak dapat rendah. Belajar sama-sama. Okey, itu pun dapat mendatangkan konflik dalam diri kita. Dalam diri, kenapa dia ni? Kenapa kawan aku pandai? Kenapa kawan aku dapat markah tinggi? Okey, contohnya lagi, tengok kat sini, nampak? Ini perangai budak nakal ni. Rakan dia kat depan ni, duduk elok-elok nak belajar, dia pergi ganggu. Nampak? Dia ganggu rakan atau kawan suka mengusik. Ini memang berlaku cikgu tengah mengajar kat depan, kawan dia duduk elok-elok, dia saja cari pasal. Dia saja cari pasal. Lepas tu kawan ni buat apa kat dia, lepas tu jadi bergaduh. Ini macam lah. Duduk kat kelas, tak boleh duduk diam-diam. Memang suka, memang ada macam ni ada antara kawan awak lah.
Suka memang jenis yang suka usik kawan, suka buat kawan marah. Seterusnya ini memang berlaku, betul-betul berlaku kan kat sekolah kita. Bukan sekolah kita je, mana-mana pun memang ada cikgu rasa ni. Kat sekolah lain pun ada jenis kawan-kawan yang suka mengejek nama ibu, untuk nama bapa, nenek dan datuk. Bukan daripada darjah 3, darjah 2 je, darjah 5, darjah 6 pun masih ada ni. Darjah 5, darjah 6 lagi teruk dia punya ejek. Memang macam ni ini perangai yang tak elok. Tak sepatutnya mengejek nama ibu, nama bapa ataupun nama nenek ataupun nama datuk sekalipun. Sebab ini kita pun rasa sama tau. Kita kadang-kadang kita suka ejek nama datuk nenek dia kan. Tapi lepas tu dia pula ejek nama datuk nenek kita. Apa yang kita rasa? Rasa je sama. Orang yang awak ejek tu, awak ejek awak kan nama datuk dia. Lepas tu dia ejek pula nama datuk dengan nenek awak. Apa yang dia rasa tu sama dengan apa yang awak rasa. Jadi perbuatan mengejek ni cikgu rasa tak perlu tak perlu buat, tak perlu ejek. Sebab awak sendiri pun rasa kalau orang ejek nama mak ayah awak, nama nenek datuk awak sendiri tak suka, betul? Jadi ini juga cikgu tengok punca berlakunya pergaduhan dekat sekolah kita. Kadang-kadang mungkin kita kata, alah saya tak buat apa-apa, saya ejek je. Mungkin awak tak tumbuk dia ke, tak pukul dia ke, tapi ejek, main nama-nama, ejek nama bapak, nama nenek ni kan, nama datuk ni kan. Yang ni ejek-ejek ni lagi dia lagi sakit hati daripada ditumbuk ataupun dipukul. Kalau terus-terus ejek, kadang-kadang kawan kita ni kita ejek 1, 2, 3 kali, mungkin dia boleh mungkin boleh bersabar lagi. Kita boleh sabar lagi kalau orang ejek kita kan. Lama-lama kalau duk ejek hari-hari, lama-lama dia simpan. Akhirnya orang cakap meletus macam gunung berapi. Ada sampai satu hari tu kau ni hari-hari duk ejek nama ayahku, hari-hari duk ejek nama datuk aku. Lepas tu dia mengamuk, jadi bermulalah pergaduhan. Ini hal isu mengejek ni memang betul-betul berlaku. Jadi kita tak perlulah nak timbulkan kemarahan orang, tak perlulah buat orang tu rasa sakit hati, sebab nanti apabila orang tu sakit hati, orang tu marah, orang tu tak puas hati, dia akan datang kepada diri kita kembali. Macam mana? Mungkin tiba-tiba hari tu dia dah tak puas, dia dah dah habis sabar dah. Dia pergi tumbuk muka awak, baru awak tahu. Okey, jadi elakkanlah ejek nama mak ayah kita ni, mak ayah orang lain, datuk nenek orang lain ni. Okey, seterusnya tanda-tanda konflik. Tanda-tanda konflik. Kat sini kau tengok jadi pemarah, marah. Kejap-kejap marah, kejap-kejap marah. Kadang-kadang marah ke perasaan ni sebenarnya kita boleh lihat daripada air muka seseorang tu, daripada wajah dia. Sebab dia, kalau orang sedih kita boleh nampak macam berair mata kan. Kalau orang takkan muka macam ni, muka tengah gembira, muka tengah marah kan. Tengah ketawa, bayangkan orang ketawa-ketawa, awak tengok kenapa dia ketawa, dia tengah marah ke? Tak ada lagi orang yang ketawa sambil marah. Contohnya tiba-tiba tengok orang tu ketawa, dia ni tengah sedih ni, sebab tu dia ketawa. Jadi daripada muka tu seseorang tu kita boleh lihat bila berlakunya konflik ni, orang tu akan jadi marah, pemarah, bengis. Bengis ni sama lebih kurang marah lah. Sikit-sikit mungkin cakap kuat, sikit-sikit nak marah orang lain. Bengis ni lebih kurang macam baran, panas baran tau.
Tak boleh nak bergurau, tiba-tiba nak marah aja. Lepas tu rasa kecewa, rasa kecewa ni kita pun boleh lihat kat muka seorang tu. Bila kita kecewa ni mungkin muka ni macam sedih lah. Lepas tu murung, murung ni murung ni macam tak nak bergaul dengan orang, duduk seorang pendiam, senyap je. Jadi ini antara tanda-tanda konflik daripada, kalau kita tanda-tanda ni maksudnya kalau kita tengok kawan-kawan kita ada dia punya emosi dia punya wajah dia macam ni, mungkin dia tengah ada masalah ataupun konflik. Jadi kalau kita lihat rakan-rakan kita rakan-rakan kita ada tanda-tanda macam ni, janganlah kita menimbulkan lagi masalah pada dia. Kalau rasa tak boleh nak bantu dia, tak boleh nak tolong dia, jangan ganggu dia. Macam cikgu cakap tadi, setiap kita ni ada konflik, ada masalah yang berbeza, tak sama. Kalau kawan kita tu ada mungkin anak kaya, mungkin anak orang kaya, mungkin banyak duit, mungkin konflik dia lain daripada kita. Kalau kita mungkin ada apa ni, mungkin serba cukup lah, boleh makan, boleh tidur elok, rumah yang elok, ada kereta, ada duit, dan mungkin juga ada kawan kita tu mungkin orang susah, duduk tidur rumah kecil, mungkin tidur ramai-ramai, makan pun tak berapa cukup contohnya, tak mungkin tak sesedap macam yang kita makan. Jadi macam cikgu kata, mungkin masalah dia tak sama, berbeza. Jadi kita perlu pandai menghormati rakan-rakan kita. Jangan pula kita mentang-mentang kita banyak duit ke, kita nak orang kaya, kita berlagak. Ya, jadi cuba fahami rakan-rakan. Okey, ini kegagalan dalam menguruskan konflik. Macam cikgu cakap tadi, konflik ni kalau tak diuruskan, dia akan bawa kepada perkara yang lebih besar. Apa perkara yang lebih besar tu? Contohnya kat sini, pergaduhan. Pergaduhan. Seterusnya memberontak, mengamuk. Mungkin tiba-tiba, mungkin macam cikgu cakap tadi lah, isu-isu mengejek ni kan. Mungkin 1-2 hari dia diam je, kawan awak tu nampak macam lemah je, macam lembik aja kan. Awak kata, ni aku tak takut ni. Ni tak ada apa-apa ni budak ni lembiknya ni. Tak kuat ni. Tiba satu hari dia mengamuk, macam mana kita nak handle? Cikgu pun kalau budak-budak mengamuk ni, memang payah nak kawal. Sebab bila mengamuk ni, memberontak ni, orang tu, seseorang tu, murid ke, orang dewasa ke, kalau bila dah mengamuk, dia dah kata kadang-kadang tu tak boleh berfikir dengan waras. Mungkin boleh mendatangkan kecederaan pada orang lain, mungkin boleh melukakan orang lain. Jadi jangan kita main-main. Seterusnya, malas belajar. Mungkin datang sekolah, duduk aja tengok, lepas tu keluar tandas, masuk tandas, keluar kelas, pergi merayau, tak nak belajar, duduk, cikgu mengajar, cikgu suruh buat kerja sekolah, cikgu suruh menulis, tak nak buat. Ini pun disebabkan oleh konflik. Lepas tu tidak mahu datang sekolah, mungkin kena bully, mungkin orang tu kena ejek, mungkin ni lain sekali jadi tak suka datang sekolah. Sebab apa? Sebab awak selalu ejek dia, selalu bully dia, selalu curi barang-barang dia, sampai dia tak nak datang sekolah. Ini contoh. Seterusnya, membentuk dalaman dalam diri. Macam mana membentuk dalaman dalam diri ni? Dia boleh menyebabkan kita rasa diri kita sendirilah akan jadi kepada dua, sama ada pasif ataupun agresif. Pasif ni maksudnya budak tu mungkin dia kecil, mungkin dia tak besar, dia nak melawan,
dia takut, mungkin menyebabkan budak tu terus menjadi pendiam. Pendiam ni tak bercakap, cikgu tanya, rakan-rakan bertanya, diam aja, buat hal sendiri. Lepas tu jadi pemalu, pemalu, duduk diam je, kat belakang, buat hal sendiri, tak bergaul dengan orang. Seterusnya melarikan diri. Melarikan diri ni macam mana contoh cikgu pergi melarikan diri ni mungkin berlaku dekat rumah lah. Kalau tak boleh nak selesaikan sesuatu masalah tu, kalau contohnya kat rumah, kena marah dengan mak ayah ke, kena marah dengan adik-beradik aja, bergaduh aja, tiba-tiba lari daripada rumah. Contohnya ini pun tak elok untuk diri sendiri. Nak lari ke mana kan? Tak ada kerja, kecil lagi. Okey. Kalau kat sekolah pula, mungkin tak masuk kelas. Merayau. Mungkin sekolah rendah ni tak ada lagi. Tapi sekolah menengah ada. Datang sekolah, mungkin adalah dia cari pot apa, duduk kat tandas je sampai balik. Ini pun mungkin boleh berlaku. Seterusnya, menjadikan seseorang itu agresif. Agresif ni maksudnya macam suka bergaduh, pembuli, jadi panas barang dan pemarah. Ini pun daripada sinilah dia akan kalau dibiarkan suka bergaduh, nanti besar jadi mungkin samseng, pembuli pula. Mungkin dah habis sekolah apa, kalau dibiarkan sikap ni dalam diri kita, mungkin nanti boleh jadi peragut, perompak. Lepas tu baran dan pemarah ni kalau dibiarkan juga, ini kalau dah berkahwin ke, ada anak isteri, ni kalau salah sikit, sikit pukul anak bini. Ini pun sikap yang tak elok. Jadi kita perlu pandai kawal, jangan sampai menyusahkan diri kita dan diri orang lain. Okey, di sini ditunjukkan menangani konflik. Menangani maksudnya menguruskanlah ataupun menyelesaikan. Ini contoh-contoh. Ini apa yang kita rasa sesuai dengan kita, kita boleh cuba. Yang berikut adalah antara langkah-langkah untuk menangani konflik. Okey, yang pertama, memaafkan rakan atau adik beradik. Okey, jadi kalau ada tak puas hati apa-apa, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat maaf, berbaiklah. Sebab kalau suatu perkara berlaku, pergaduhan berlaku, kalau tak berbaik, dia akan berlanjutan. Mungkin sekolah rendah ni tak ada lagi lah. Kalau kadang-kadang sekolah menengah tu pernah berlaku, gaduh dekat kelas je, tiba-tiba pergi panggil orang luar, contohnya panggil abang, panggil ayah, datang sekolah, pergi pukul kawan yang kita tak puas hati tu. Jadi ini guna awak ingat sampai bila masuk sekolah menengah pun sama nanti. Pergaduhan ni dia tak, kadang-kadang dia tak ada bawa kebaikan pun. Kadang-kadang kita rasa puas hati lepas kita pukul orang. Tapi orang yang kita pukul tu, awak ingat dia tak ada mak ayah. Dia senyap aja. Dia biar je awak pukul dia. Kalau sampai berdarah ke, patah ke, luka, dia boleh report polis, tak pasal-pasal, boleh masuk penjara. Jadi pergaduhan dia tak ada bawa apa-apa kebaikan pun. Seterusnya, menjauhkan diri daripada situasi konflik. Situasi konflik, kalau orang duk ejek je awak, apa ni, marah je awak, jangan kawan dengan dia, jangan duduk dekat dia, abaikan dia, pergi cari kawan yang boleh berkawan dengan awak. Kadang-kadang manusia ni, orang ni ada banyak jenis. Kalau memang ada yang jenis suka sakitkan hati kita, ada yang suka bully kita, ada yang suka ambil kesempatan pada diri kita. Jadi tak perlu berkawan dengan orang macam tu. Cari yang
kawan yang sesuai dengan kita, yang fahami kita. Seterusnya, bertolak ansur dalam pergaulan. Bertolak ansur ni maksudnya lebih kurang lah sama macam memaafkan kan. Okey. Kadang-kadang mungkin hari ni awak mungkin ada kawan awak yang tengah susah, ada masalah kan, awak tolong dia. Mungkin esok lusa awak ada masalah, dia pula tolong awak. Barulah kita punya apa ni, kawan tu, awak dengan kawan tu pun boleh rapat. Sama-sama saling tolong menolong. Okey, seterusnya menghormati perasaan orang lain. Macam cikgu cakap tadi, setiap dari kita ada emosi, ada perasaan. Walaupun dia senyap, dia tak bercakap ke, jangan pula kita sedap-sedap panggil dia apa, hina dia ke, ejek dia ke. Jangan ingat kawan kita tu yang pendiam tu tak ada perasaan. Cikgu macam cikgu cakap tadi, mungkin hari ni dia diam, esok dia diam, lusa tiba-tiba mengamuk. Boleh nanti, boleh apa cakap, boleh penyakit. Jadi kalau nak cakap sesuatu tu, fikir juga perasaan orang lain. Kalau kita ejek orang, kita suka kan ejek orang, lepas tu kita tahu-tahu dengan kawan-kawan kita. Lepas tu apa rasa pula nanti orang ejek kita balik. Seronok ke? Dia sama je orang yang kita ejek dengan orang ejek kita rasanya sama. Kita mengejek orang dan diejek rasanya sama. Jadi kalau tak nak orang ejek kita, kita pun janganlah ejek orang lain. Okey. Jadi itulah di antara kita punya pembelajaran untuk hari ni. Cikgu harap awak dapat faham sedikit mengenai konflik ni, supaya kita punya pergaulan kita dengan rakan-rakan kita, dengan adik-beradik kita jadi lebih baik. Dan kita pun tak ada masalah-masalah lain. Yang paling penting setiap, macam tu cakap tadi, setiap daripada kita ada masalah. Yang paling penting cara kita nak menanganinya, menyelesaikannya. Okey, jadi kita jumpa lagi lain kali. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.